Jualan runcit mencatatkan peningkatan 0.8% pada suku keempat 2023 berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022 dengan hasil jualan meningkat daripada RM440.9 juta kepada RM444.2 juta. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga mengongsikan dari segi volume jualan, aktiviti jualan runcit juga mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 0.3% yang menunjukkan peningkatan permintaan domestik. Peningkatan hasil jualan runcit didorong terutamanya oleh peningkatan jualan perkakasan, cat dan kaca di kedai khusus sebanyak 31.2%, diikuti dengan jualan di stesen minyak, jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai, jualan peralatan perabot dan rumah dan jualan peralatan komputer dan telekomunikasi. Bagi perbandingan secara suku tahunan nilai dan volume jualan runcit, suku keempat 2023 juga mencatatkan peningkatan berbanding dengan suku tahun ketiga 2023. Nilai jualan runcit meningkat terutamanya didorong oleh peningkatan jualan peralatan komputer dan telekomunikasi, diikuti dengan jualan perkakasan, cat dan kaca di kedai khusus, jualan tekstil, pakaian dan kasut, jualan peralatan perabot dan rumah dan jualan di gedung serbanika. Bagi prestasi jualan perkhidmatan makanan dan minuman meningkat sebanyak 4% berbanding suku keempat 2022 dengan hasil jualan meningkat daripada 113.1 juta. Dari segi volume jualan, aktiviti makanan dan minuman juga mencatatkan pertumbuhan positif 3.3%. Peningkatan hasil jualan makanan dan minuman disebabkan oleh kenaikan bagi hampir kesemua aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman, iaitu aktiviti perkhidmatan catering, diikuti dengan aktiviti penyajian minuman, aktiviti lain-lain perkhidmatan makanan dan restoran. Bagi perbandingan secara suku tahunan, nilai dan volume jualan perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan penurunan berbanding suku tahun ketiga 2023. Nilai jualan perkhidmatan makanan dan minuman menurun yang didorong oleh penurunan hasil jualan bagi kedai makanan segera, aktiviti penyajian minuman, aktiviti lain-lain perkhidmatan makanan restoran. Bagi menggalakkan para pengusaha kecil untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka, ahli-ahli Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei mengadakan penyerahan sumbangan peralatan bagi menjalankan perniagaan. Sumbangan seumpamanya akan dapat membantu mempertingkatkan mutu kehidupan dan menjadi dorongan kepada pengusaha untuk terus berdaya maju dalam mengembangkan perniagaan mereka. Macam tongges, tambak, macam apa lagi tu, periuk nasi. Jadi diorang sediakan barang itu untuk kegunaan kami. Seumpama macam blender, insya-Allah akan saya gunakan secara baik untuk meneruskan perniagaan saya untuk membuat sambal lapak. Bazar atau Gerai Ramadan adalah antara platform yang sesuai untuk para pengusaha memulakan perniagaan. Di bulan Ramadan inilah para pengusaha atau golongan belia bergiat dalam perusahaan kecil-kecilan untuk menjana pendapatan. Hanya dengan semangat berkarih, berjarih dan berlurih sahaja, pelbagai jenis juadah dapat disediakan. Adalah lebih baik semasa bulan Ramadan ini, bis diorang ini dibagi peluang untuk berjual. Dah masanya untuk mereka keuntungan dan untuk menambahkan peniaga-peniaga untuk menambahkan lagi ia punya pendapatannya. Penglibatan dalam aktiviti berjaya ini setentunya memberikan pengalaman berharga kepada pengusaha muda. Boleh diusahakan walaupun sekolah masih ada pengalaman.
Lebih 20 pengusaha makanan dan minuman tempatan menyertai acara sahur Sengkarai yang diadakan buat kali keempat. Program dikendalikan oleh Alik Pembunai dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sengkarai. Berkonsepkan bersahur di tempat terbuka. Tujuan utama sahur Sengkarai ini untuk memberi peluang kepada vendor-vendors yang ikut serta berjual diorang punya produknya untuk menarik lebih ramai orang datang ke daerah Tutong. Masakan Burger and Grill dan Live Cook adalah antara menu pilihan semasa sahur Sengkarai diadakan. Ia memberi peluang kepada orang ramai sebagai pilihan untuk menikmati aneka hidangan ketika bersahur. Kami memang setiap minggu berpindah-pindah. Seperti minggu pertama hari itu kami berada di Lift Gym Lumut dan bersama grup kami Sosisa and the Gang, di mana kami ini sebanyak 20 vendor lah bersatu berpindah dari daerah ke daerah. Venue sini pun unik lah, and then banyak jual jualan-jualan yang ramai yang orang mahukan for sahur, and then juga boleh support je our local business punya. Dengan hanya mempunyai sebuah mesin pemotong besi, seorang pengimpal besi tempatan ini mengembangkan lagi minatnya dengan menghasilkan pelbagai jenis perabot. Dengan ketekunan dan kegigihan itu, minatnya yang mendalam dalam pengimpalan besi bertukar menjadi sebuah perusahaan. Mula menceburkan diri dalam bidang ini sejak bersara sebagai penjawat awam, Awang Muhammad Dani bin Haji Metusin giat menjalankan kerja-kerja pengimpalan berpandukan ilmu yang diperolehinya secara dalam talian. Menggabungkan minat sebagai pengumpul ikan-ikan unik, pengimpal tempatan ini mula menghasilkan beberapa buah akuarium untuk pelanggannya. Indah ada terfikir sebenarnya untuk membuat macam bisnes ni. At first pasal untuk sebenarnya untuk barang-barang rumah lah. Untuk menghasilkan sesuatu produk itu tertakluk kepada desain lah. Desain yang customer bagi. The more desain itu complicated, the more mengambil masa tu. And then terpaksa je dibahagikanlah masa tu. Menghasilkan rekaan yang unik bukanlah sesuatu yang asing bagi Awang Muhammad Dani. Menurutnya, lebih rumit sesuatu rekaan yang diinginkan oleh pelanggannya menyerlahkan lagi kreativitinya. Saya paling minat untuk membuat cabaran. Cabaran yang kata orangnya orang indah, payah. So, itulah yang membuatkan mendorong aku ke arah macam ni. So, yang belia-belia di sana, do apa yang bis kita minat, apalagi yang minat lah, buat saja, teruskan saja belia-belia tu, yang belia-belia mau menceburi apa saja bidang lah, bukan saja welding, teruskan mencuba, tapi mesti ada minat, komitmen sama konsisten.